Lebih 13 kurun lalu, bandar kecil ini muncul sebagai satu daripada kota paling terkemuka di dunia. Empayar Parsi, satu daripada kuasa besar di Asia Barat ketika itu, menjadikan Madain pusat pemerintahannya. Madain bermaksud bandar-bandar kecil yang bercantum menjadi ibu kota. Di sinilah Maharaja Parsi bersemayam dan mentadbir jajahan takluknya yang luas. Namun pada kurun ke-7, Empayar Parsi roboh dilanda arus kebangkitan Islam yang dipimpin wira terbilang Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada hari ini, sebahagian tanah Parsi terletak dalam negara Iraq. Manakala Madain yang diasaskan pada kurun kedua sebelum Masihi terletak di tebing timur Sungai Tigris, 30 km di selatan Baghdad. Kemenangan tentera Sa'ad membolehkan Islam bertapak lebih kukuh di luar kota Mekah dan Madinah. Dengan kejayaan manis itu, orang Islam berpeluang melihat sendiri singgasana Maharaja Parsi yang indah bergelar Aiwan Kisra yang bermaksud Istana Putih. Aiwan Kisra, yang juga dikenali dengan nama Tasifun, dibina pada tahun 227. Keupayaan binaan ini mengharungi perubahan cuaca dan peredaran masa lebih 1,700 tahun, sungguh mengagumkan. Banjir akibat limpahan Sungai Tigris pada 1887 memusnahkan keseluruhan runtuhan istana kecuali bahagian depan. Ketika ini, kerja-kerja pemulihan sedang giat dijalankan. Seni bina unik ini menggabungkan ciri-ciri masyarakat Assyrian. Sebuah dewan besar di bahagian depan istana pada asalnya ditutup dengan bumbung melengkung mirip pintu gerbang. Tingginya mencapai 37 meter, manakala jarak antara dua dinding sisi 25,5 meter. Ada kisah menarik mengenai singgasana Maharaja Parsi ini. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun 571, istana ini retak. Dan api yang tidak pernah padam selama bertahun-tahun tiba-tiba terpadam. Warga Parsi beragama Majusi, iaitu penyembah api. Peristiwa pelik tersebut menggemparkan seluruh jajahan Parsi, memandangkan kejadian itu berlaku di istana dan turut membabitkan kuil besar mereka. Ia seolah-olah satu petanda buruk. Sangkaan mereka tepat. Pada tahun 637, 66 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Parsi tewas di tangan Islam. Sejak gerakan menyebarkan Islam keluar semenanjung Arab dimulakan, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pejuang Islam, telah bertempur beberapa kali dengan tentera Parsi. Usaha itu diteruskan Saidina Umar Al-Khattab. Ketika itu, Maharaja Parsi Yazdagir III memerintahkan Panglima Rustam mengumpul kekuatan untuk menawan semula wilayah mereka yang telah dikuasai Islam. Perancangan Yazdagir akhirnya sampai ke pengetahuan Khalifah Umar di Madinah. Pada tahun 637, beliau menggerakkan 30,000 tentera dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah menjadi tradisi, Umar menghantar misi diplomasi diketuai Nu'man bin Muqarrin untuk berunding dan berdakwah terlebih dahulu. Nu'man menjelaskan kepada Yazdagir bahawa Islam mengagungkan Tuhan Yang Esa dan memperjuangkan kebebasan dan keadilan.
Yazdagir juga diberi 3 pilihan, sama ada masuk Islam, membayar ufti untuk membiayai pertahanan negara, atau berperang sebagai langkah terakhir. Atas arahan Yazdagir, Rustam membunuh semua utusan Umar kecuali Nu'man. Pertempuran hebat berlaku selama 10 hari di wilayah Qadisiyah tidak jauh dari sini. Sa'ad berjaya melumpuhkan kekuatan Rustam yang terdiri daripada 33 tentera bergajah dan 120,000 askar berkuda. Rustam sendiri terkorban di tangan Hilal bin Alqamah. Pada bulan Oktober tahun 637, tentera Islam masuk ke kota Madain dan menawan istana ini. Sebagai melahirkan rasa syukur, Sa'ad mengadakan sembahyang berjemaah dan membaca surah Ad-Dukhan. Banyak sungguh kebun-kebun dan mata air mereka tinggalkan, dan juga berbagai jenis tanaman serta tempat-tempat kediaman yang indah dan mulia, dan juga kemewahan hidup yang mereka sekian lama menikmatinya. Demikianlah keadaannya, hukum kami ke atas orang-orang yang derhaka, dan kami jadikan semua peninggalan mereka milik kaum yang lain. Sehubungan itu, kita diseru supaya berwaspada menjaga hak dan harta benda, kerana musuh akan mengambil peluang sekiranya kita lewa dan leka. Disinilah pahlawan-pahlawan Islam yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas berjuang hingga ketitisan darah terakhir menentang tentera Parsi. Islam berpegang kepada konsep kebebasan beragama. Islam tidak memaksa orang lain mengucap kalimah syahadah, apatah lagi menzalimi mereka. Peperangan yang meletus pada zaman permulaan Islam semata-mata mempertahankan diri, menebus maruah dan membebaskan sesebuah negeri daripada belenggu penindasan pemerintahan yang tidak adil. Di dalam surah At-Taubah ayat 73, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berjihad menentang orang-orang kafir dan munafik sekeras-kerasnya. Menurut Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun berjuang dalam sekurang-kurangnya 19 peperangan. Antara perang yang pernah berlaku semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah perang Badar, Uhud, Khandaq atau Ahzab, Hunain dan Tabuk. Dengan kekuatan yang ada, baginda melangkah menuju ke perbatasan tanpa sedikit pun rasa gentar walau menghadapi bilangan musuh yang besar. Contohnya dalam perang Badar, 313 pejuang Islam mampu menumbangkan pihak musuh berjumlah hampir 1,000 orang. Perang Mu'tah dan Perang Yarmouk pula meletus masa tahun-tahun awal pemerintahan Khulafa Ur-Rasyidin, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan Saidina Umar Al-Khattab.
Karbala terletak kira-kira 108 km di selatan Baghdad. Karbala satu daripada bandar-bandar terkenal di Iraq selain Babylon, Kufah dan Najaf. Jika Babylon masyhur dengan legenda taman tergantungnya, bandar Karbala, Kufah dan Najaf pula dikaitkan dengan sejarah perjuangan Ahlul Bait dan para sahabat. Di sini, seorang lagi tokoh Islam yang terkorban dalam Perang Al-Taf pada tahun 61 Hijrah dimakamkan. Saidina Abbas, anak Saidina Ali bin Abi Talib, hasil perkahwinan khalifah itu dengan Fatimah binti Kulab Al-Badawi atau nama lainnya Ummu Bamin binti Khuzam dari Bani Amir bin Kilab. Saidina Ali tidak pernah berkahwin lagi, melainkan setelah istrinya Fatimah Az-Zahra wafat. Fatimah Az-Zahra kembali ke rahmatullah 6 bulan selepas ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Perkahwinan Saidina Ali dengan Ummu Bamin menghasilkan 4 putera, iaitu Abbas, Ja'far, Abdullah dan Utsman. Saidina Abbas bin Ali, seorang daripada Ahlul Bait yang dimakamkan di bandar Karbala. Seorang lagi saudara sebapanya, Saidina Husain. Ahlul Bait adalah gelaran yang diberikan kepada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalangan ulama berbeza pendapat mengenai siapa yang boleh dikategorikan sebagai Ahlul Bait. Perbezaan ini berpunca daripada tafsiran ayat 33 surah Al-Ahzab yang bermaksud, dan hendaklah kamu, istri-istri Nabi, tetap diam di rumah kamu, serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan orang jahiliyah, dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu dengan semuanya itu kerana hendak menghapuskan perkara yang mencemarkan dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu dari segala perkara yang keji. Sesetengah ulama berpendapat Ahlul Bait ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, anak baginda Fatimah, menantu baginda Ali serta cucu baginda Hasan dan Husain. Ada yang beranggapan Ahlul Bait termasuk istri-istri Nabi. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, Ahlul Bait termasuk Bani Hashim, manakala Imam Syafi'i pula menganggap Bani Muttalib saja. Antara keistimewaan Ahlul Bait ialah mendapat salawat dan salam ketika orang Islam lain memberi salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangunan indah ini dibina pada 1971 dan kerja-kerja pengindahan dibuat hampir setiap tahun. Bahagian dalam bangunan yang menempatkan makam Saidina Abbas diperindahkan dengan seni khat dan serpihan cermin berkilau. Makam saudara Abbas iaitu Sayyidina Husain terletak kira-kira 300 meter dari sini. Makam bapa mereka, Sayyidina Ali pula, berada di Najaf, 78 km dari Karbala. Manakala makam Sayyidina Hasan di perkuburan Baqi' berdekatan Masjid Madinah di Arab Saudi. Dianggarkan lebih 1,000 pelawat dari jauh dan dekat mengunjungi makam Saidina Abbas dalam sehari. Mereka ke sini untuk beribadat atau sekadar mendekatkan diri kepada sejarah seorang pemimpin ummah yang berkaliber.
Sayyidina Abbas mewarisi sifat ayahnya, Khalifah Ali bin Abi Talib, yang muarak, hidup sederhana dan berani baik semasa mentadbir maupun di medan pertempuran. Sayyidina Abbas terkorban dalam pertempuran Al-Taaf yang tercetus akibat pertikaian pemilihan pemimpin Islam selepas pembunuhan Khalifah Ali. Di sinilah Sayyidina Abbas gugur syahid, dan di sini jugalah beliau dimakamkan. Selain istana Aiwan Kisra, Bandar Madain turut dikenali kerana di sinilah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dimakamkan. Nama Salman mula dikenali ketika Perang Khandaq atau Ahzab yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Ketika itu 3,000 pejuang Islam berdepan dengan gabungan tentera musuh berjumlah 10,000 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan Salman supaya menggali parit mengelilingi kota Madinah. Strategi Salman berkesan kerana pihak musuh gagal memasuki Madinah walaupun telah sebulan mengepungnya. Masjid ini terletak kira-kira 2 km dari istana Aiwan Kisra. Di sinilah Salman Al-Farisi dan 2 sahabat lain, Abdullah bin Jabir dan Huzaifah Al-Yamani, dimakamkan. Makam asal Huzaifah dan Abdullah terletak di tepi sungai Dajlah, tidak jauh dari sini. Pada 1934, berlaku banjir besar. Air sungai yang berlimpah merosakkan perkampungan termasuk makam-makam. Berikutan itu Badan Tertinggi Agama mengambil keputusan memindahkan kedua-dua makam tersebut ke sini. Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu adalah sahabat yang telah diberi kepercayaan menyimpan senarai orang-orang munafik di kota Mekah. Abdullah sempat melihat dan berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ketika baginda wafat, Abdullah berusia dalam lingkungan 5 hingga 6 tahun. Tapak asal Masjid Salman dibina pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Menurut Imam Masjid Salman, Muhammad Sadiq Uwais, 65 tahun, bangunan baru ini dibina pada tahun 1397 Hijrah. Ketika ini kerja-kerja membaik pulih dan pengindahan sedang giat dilakukan, hasil sumbangan kerajaan dan derma daripada orang ramai. Menurut Imam Muhammad lagi, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Salman terus diberi kepercayaan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar untuk memegang jawatan penting. إلى زمن عمر بن الخطاب أرسل عمر بن الخطاب سلمان واليا وقاضيا، يعني جهة السياسة وجهة الشريعة، صار والي وقاضي على المدائن حيث يعرف لغة الفارسي ويعرف لغة العربي. بعدين خلع نفسه من السياسة ناحية الدولة، بقى قاضي ومفتي في المدائن، وفوض أمر الرئاسة، يعني عاملية، يقولون عامل على المدائن. Nama asal Salman ialah Mahbeh atau Mayah, berbangsa Parsi dan berasal dari desa Dihqan dalam wilayah Jayan berdekatan Isfahan di Iran sekarang. Agama asalnya Majusi, iaitu menyembah api.
Beliau kemudian menganut agama Masihi lalu merantau menuntut ilmu hingga ke Syria. Ketika di Madinah pula, Salman bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memeluk Islam selepas 2 kali menemui baginda. Ada riwayat yang mengatakan Nabi pernah mengiktiraf Salman sebagai Ahlul Bait. Salman juga dikatakan dianugerah dengan ilmu laduni, ilmu yang diberi Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa proses pembelajaran. Salman wafat kerana sakit tua setelah mengorbankan sebagian besar usianya berbakti kepada Islam dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke era Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman.